Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur banyak kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya dapat kita sampai telah menghampiri bulan Ramadan pada tahun 1434 ini, di mana sebagaimana tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyebut apabila datangnya Ramadan, atakum Ramadan, datang kepada kamu Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkati. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, Allah telah fardukan ke atas kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dibuka padanya pintu-pintu langit, ada riwayat dan riwayat lain pintu syurga, dan ditutup padanya pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, diikat syaitan-syaitan yang nakal. Lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr, Allah SWT anugerahkan pada kamu pada bulan Ramadan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang terhalang daripada mendapat kebaikan pada bulan Ramadan ini, khususnya pada malam Lailatul Qadar, maka orang itu telah diharamkan, dinafikan atau diketepikan daripada kebaikan. Hadis ini diriwayat oleh Imam An-Nasa'i dan disebut dalam Sahih Sunan An-Nasa'i. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, setelah kita melihat bahawa bulan Ramadan itu disambut, diberitahu kepada kita tentang kedatangannya, bahawa kelebihan yang begini besar, man hurima khairuha faqad hurim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, siapa yang dinafikan mendapat kebaikan padanya, maka orang itulah orang yang ternafi daripada mendapat kebaikan. Kalau kita lihat dari hadis ini, para ulama al-muslimun yang disebut dengan nama golongan salafus salih, orang-orang yang saleh di zaman dulu, apabila tiba menghampiri Ramadan, mereka telah membuat persiapan. Apa yang kita nak siapkan? Kita nak siap apa? Iaitulah mereka telah bersedia dengan istighfar, minta ampun kepada Allah. Wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, hendaklah kamu minta ampun pada Tuhan kamu, kerana Tuhan itu Maha Pengampun. Para ulama mengatakan, kenapa kita perlu istighfar sebelum Ramadan? Kerana apabila kita masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan kita tidak bersedia dari sudut fizikalnya, dari sudut mentalnya, dari sudut jiwa kita tidak bersedia, maka dibimbangi orang itu tidak diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla menjadi manusia yang mengabdikan diri sepenuhnya pada bulan Ramadan. Hurima minat taufik, bila Allah Ta'ala halang kita daripada dapat taufik, bermakna kita termasuk dalam hadis yang disebut tadi, man hurima khairuha, siapa yang terhalang daripada mendapat kebaikan, maka orang itulah orang yang rugi. Fa illa mahrum,
orang yang terhalang daripada limpah kurnia rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita cuba muhasabah diri kita. Berapa Ramadan telah berlalu dalam hidup kita ni? Berapa Ramadan? Kita andaikanlah hidup sudah 50 tahun, sudah 60, sudah 70 tahun. Berapa banyak Ramadan telah kita lalui, dan bagaimana perasaan kita, bagaimana setiap kali Ramadan itu masuk, berbeza-beza keadaan kita. Sekali dia masuk, alhamdulillah, kita dalam keadaan baik, dalam keadaan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali Ramadan datang, dalam keadaan kita leka, lara, lalai, banyak kerja. Allahu Akbar, Ramadan tahun ni saya cukup peras, tak puas hati, banyak halangan. Itu kita sendiri yang boleh buat penilaian, kita sendiri yang boleh menilai, meneliti. Kita kata kepada kita, bagaimana Ramadan yang lepas itu, apabila kita tidak mendapat keampunan, tidak mendapat taufik daripada Allah Azza wa Jalla untuk beribadat, lebih-lebih lagi berqiyam pada malam Lailatul Qadar. Maka para jemaah sekalian, di sinilah para ulama mengatakan, kita boleh mengucap tahniah kepada saudara-saudara kita yang telah sampai kepada Ramadan, tapi ucapan tahniah itu mengandungi tazkir. Alhamdulillah, kita boleh hantar SMS, tulis apa-apa yang ada zaman moden ini. Alhamdulillah, kita telah sampai ke Ramadan. Bagaimana agenda mengisi Ramadan tahun ini? Sebut. Kalau setakat sampai saja tapi tidak mendapat manfaat daripada Ramadan, kita rugi. Sangat kerugian, kerana Ramadan ini dikhususkan kepada kita satu bulan, satu masa yang begitu besar di sisi Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam hadis yang telah kita baca, iaitulah pada Ramadan itu disebut dengan nama pintu khas. Untuk orang yang berpuasa saja, dia ada tempat khas yang disebut dengan nama Babur Rayyan. Babur Rayyan, inilah yang kita ingat bahawa dalam hari Ramadan itu berbeza dengan hari lain. Apabila Allah SWT nak bagi pada kita, syurga ni banyak pintu, abwabul jannah. Kita baca dalam hadis wudu, bila orang ni ambil wudu, kemudian dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, bacaan doa-doa maksur yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang ni telah dibuka abwab yuftah, dibuka pintu-pintu syurga yang 8. Nak masuk pintu mana? Sama juga bila mari bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, inna fil jannati baban, ada dalam syurga itu bab, yuqalu lahu Rayyan. Pintu syurga ni nama dia Ar-Rayyan, yakni pintu orang kehausan. Pintu orang yang haus, tak boleh minum air di bulan Ramadan. Yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamah. Pintu ini khas untuk orang yang berpuasa Ramadan pada hari kiamat, akan dipanggil. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tak boleh masuk ke dalamnya lain daripada mereka. Pintu tu habis, kami yang solat pintu lain pula, puasa zakat pintu lain, sedekah, alhamdulillah. Yuqalu aina as-saimun, para malaikat bertanya, aina as-saimun, di mana orang berpuasa? Fayaqumun, maka orang berpuasa bangun, bergegas menuju ke pintu Rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada seorang pun lain daripada mereka masuk ke dalam pintu ini. Fa idza dakhalu ughliq, bila dia masuk ditutup pintu. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak ada orang lain boleh masuk melalui pintu ini. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Banyak muslimin dan muslimat yang kita nak sebut beberapa hadis perbincangan kita hari ini. Karena itulah kita letak tajuk memburu Babur Rayyan, mengejar bagaimana kita nak masuk pintu ini, iaitulah orang-orang yang berpuasa, orang yang melakukan puasa dengan benar, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban.
Cuba ingat hadis ni, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa iman, dalam keadaan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah para jemaah, hari ini kategori puasa banyak. Ada orang puasa kerana iman, ada orang berpuasa kerana nak sihat. Oh baguslah kita ambil peluang Ramadan tahun ni untuk nak diet sikit, nak kurangkan timbangan. Ada rancangan sedemikian. Jadi para ulama menegur dalam masalah ini. Dia kata jadikan puasa itu lillah. Kemudian kalau dia mari kurus badan, turun timbangan, alhamdulillah. Tapi jangan tak target, aku puasa tahun ni memang nak menguruskan. Lah. Puasa tahun ni nak mengejar babur rayyan, pintu syurga yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Kalau setakat nak kurus badan, tak puasa pun tak apa. Jangan makan sudah. Ataupun makan sikit. Bagi kita orang Melayu ni berpantang makan nasi, insya-Allah turun timbangan. Tapi kalau mai 5 kali sehari nasi, hari ni pula banyak sangat jenis nasi dengan mandi lagi. Allahu Akbar. Kalau di Kuala Lumpur ni kak, macam kulak kata orang lepas hujan, naik dia punya restoran-restoran dah. Banyak sekali mari. Bulan Ramadan lagi tinggi darjat. Kalau hari biasa 15 riyal je makan, bulan Ramadan nak buka puasa kena bayar 40 seorang. Nak makan nasi Arab. Apa puasa macam tu? Kalau nak tengok dari sudut nilai puasa. Jadi cerita syurga ni tuan-tuan boleh kita akan cerita dalam lain masa. Yang saya nak sebut iaitulah dia kata, bila Allah SWT sediakan kepada hamba-Nya, bagaimana tingginya syurga itu? Kita sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Qudsi, Allah SWT sebut, a'dadtu li'ibadil mu'min, a'dadtu li'ibadil mu'min, aku dah sediakan bagi hamba-hambaku yang beriman. Aku sediakan bagi hamba-Ku yang beriman setakat mana? Ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tengok hadis. Aku sediakan pada hamba-Aku ini yang saleh, ma la ainun ra'at, benda yang tak pernah mata dia tengok. Kalau kita pergi berjalan sana sini tengok, oh cantik macam ni, aku nak syurga macam ni, lah itu bukan syurga. Wala uzunun sami'at, telinga tak pernah dengar macam ni. Kalau kita dengar istana tu hebat, buat daripada emas, daripada perak, la. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terfikir dalam hati kita, tak pernah khayal setara mana. Qala Abu Hurairah, kata di Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iqra'u in syi'tum, kamu baca kalau kamu nak tengok hadis ini, iaitulah hadis yang dibaca pada pagi Jumaat dalam surah As-Sajdah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Fala ta'lamu nafsun, tidak diketahui oleh manusia itu, ma ukhfiya lahum, apa yang Allah Ta'ala sembunyikan bagi mereka, min qurrati a'yun, daripada bidadari dan apa yang disediakan dalam syurga. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para jemaah, ini rayyan yang kita nak masuk syurga. Karena itulah bila kita mari bulan Ramadan, saya sukalah berbincang dengan sahabat-sahabat kita, imam-imam tarawih, supaya semak balik doa-doa yang kita baca. Kadang-kadang ada unsur terlebih dalam doa. Nabi dah sebut, Allah sediakan babur rayyan, syurga ma la ainun ra'at, tak pernah mata tengok. Tiba-tiba waktu kita nak baca doa, kita dah sebut, ya Rabbi, aku nak duduk atas katil, nak pakai sutra, nak minum asal musafa, nak makan burung. Apa cerita? Jadi para ulama kata, tak payahlah cakap ya Rabbi, aku nak masuk dalam syurga, nak masuk babur rayyan, cukup. Bila masuk, Allah Ta'ala sediakan. Sebab itulah bila ada orang ni bergurau, dia pergi orang dengan isteri dia, tak tahu dia ambil hadis mana, tak tahu. Dia kata siapa dia bagi isteri, bagi suami dia kahwin seorang lagi, dia boleh payung emas, boleh payung emas, payung Siti Fatimah. Jadi isteri tanya, Ustaz, macam mana betul ke payung ni? Saya kata, apa benda dengan payung mu ni? Ada bayang kau dalam akhir, bila orang duduk di syurga tu berbayang lagi kau duduk gitu.
Dia duk mikir benda karut ni, Allahu akbar, biar sajalah. Duk kacau tajuk ni pula, lagi fokus pula kita tak. Baiklah para jemaah, ini syurga yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada kita yang begitu besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maudhi'u sautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Tepat sangkut tungkat. Tungkat tu bukan tungkat sakit lutut saja, orang panggil seronok-seronok suka. Kita model lah kata orang kain ni kan. Kadang-kadang orang muda bawa tungkat. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada isi dunia dan segala kandungannya. Hadis dalam Bukhari. Kerana itulah Nabi beri galakan kepada kita, rak'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kamu dapat salat sunat 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isi kandungan. Kita ambil dunia ni, lipat dia punya geran, masuk dalam poket kita. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, lebih baik kalau kamu dapat salat sunat fajar 2 rakaat. Alhamdulillah para jemaah, peluang yang Allah Taala beri untuk mengejar pintu raya ni sangat luas, terutama sekali pada bulan Ramadan. Cuba tuan-tuan buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Kita coba sepintas lalu bagaimana persiapan, bagaimana persediaan yang Allah SWT beri kepada kita di dalam ayat ini tentang puasa. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Kalau nak teliti ayat ni, tuan-tuan baca sampai ke 188. Daripada 183 ni kita tadabbur dia bulan Ramadan ni sampai 188. Yang saya nak sebut di sini beberapa ayat saja untuk perbincangan kita. Yang pertama sekali, ya ayyuhalladzina amanu. Tengok, dia punya poin yang pertama Allah sebut di sini, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Bahasa tafsir dia kata hadza khitabun lil mu'minin. Ayat ini dituju perbincangannya kepada orang mukmin. Karena itulah dalam kitab bimbingan mukmin, tuan-tuan boleh tengok kitab bimbingan ini menarik. Di dalam adab membaca Quran, dia kata bila kita baca Quran, kita nak suruh terasa bagaimana boleh jadi khusyuk, naik semangat baca Quran ini apabila kita merasai, menjiwai bahawa Allah bercakap dengan kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei, wahai orang yang beriman. Siapa dia? Kita beriman tak? Beriman. Kita kena buka telinga kita, Allah SWT bercakap dengan kita. Bagi orang yang tidak beriman, ada khitab lain pula. Biasanya dia akan datang dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah SWT bila disebut ya ayyuhalladzina amanu, biasanya dia akan bawa lepas pada itu sama ada arahan untuk dipatuhi ataupun larangan untuk dijauhi. Kenapa dia tak suruh semua orang buat? Lah, ini khitabul Quran, kalam Rabbil Alamin. Allah SWT tidak bercakap kecuali untuk orang yang mendapat faedah. Macam kita hari ni duduk di qaryah kita ni, tiba-tiba kita keluar arahan untuk orang qaryah lain. Orang pakar tak sana? Tak pakar dah. Dia kata awak mengada-ngada, awak punya qaryah lain pergi duduk bagi arahan kepada orang kampung lain. Macam mana cerita? Orang tak akil. Allah SWT bila nak suruh, bila nak larang, dia akan datang ya ayyuhalladzina amanu. Ini hukum bawa kepada kita. Biasanya ya ayyuhan nas ni dipanggil al-ahdul makki untuk zaman Mekah dan juga untuk manusia umumnya, mengajak manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah, supaya mentauhidkan pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Difardukan ke atas kamu puasa.
Tuan-tuan tengok dalam Quran bila sebut lafaz kutiba, kutiba dengan makna furida, difardukan, diwajibkan ke atas kamu. Kita tak tengoklah kepada siyaqul ayat. Kadang-kadang ayat tu difardukan di peringkat awal, kemudian datang ayat lain pula memansuhkan. Itu kena teliti kepada kitab tafsir. Kata di ahli tafsir, kutiba ini lafzun min i'jazil Quran, lafaz daripada i'jaz. Dalam Quran ini dia ada dua benda yang jangan kita bertukar. Satu dia panggil i'jaz, satu lagi majaz. Lain. Kalau kita tak biasa dengar ni, bunyi jah belaka tak apa lah. I'jaz dengan makna Quran ini melemahkan orang lain nak tiru dia. Walaupun waktu Quran ini turun, di zaman itu fasahah orang-orang Arab semuanya fasih. Lisanu qaum, diturun Quran ini bilughati Quraisy, dengan bahasa Quraisy. Tapi ini menunjukkan bahawa ini mukjizat. I'jazul Quran, Quraisy tak mampu nak tiru, tak mampu. Katanya dalam cerita Musailamatul Kazzab yang dakwa jadi nabi, cuba nak ciplak Quran. Dia ambil, kalau kita dalam surah Quran ni ada suratul fil, surah al-fil yang kita dah baca tu, dia tiru al-fil wa ma adraka mal fil. Gajah, mu tahu gajah. Ni suka dah orang lah cerita macam ni. Apa dia cerita gajah dalam Quran? Allah Ta'ala waktu bawa cerita gajah dalam Quran, bukan nak cerita gajah tu belala panjang kaki, nak cerita bahaya orang yang menentang Allah, lebih-lebih lagi cuba nak menceroboh tanah haram. Itu cerita dia. Baik. Maka i'jazul Quran apabila disebut, permulaan kita dengar kutiba alaikum ini, kita tahu bahawa puasa ini telah difardukan ke atas umat ini. Fardu puasa ke atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibawa mari kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diketahui juga puasa juga telah difardukan ke atas orang-orang dahulu daripada kamu, min ahlil kitab, daripada pengikut kitab Yahudi dengan Nasara, wa atba'il mursalin, segala pengikut rasul-rasul yang terdahulu. Cuma bila mari kemudian puak-puak Yahudi ni dia pindah Quran, itu cerita lain. Asalnya Allah sebut pada kita kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan ke atas kamu orang-orang dulu daripada kamu. Maka kita fahamlah apa makna puasa. Kutiba alaikumus siyam, siyam itu makna apa? Siyam makna puasa. As-siyam was-saum, dia akan datang dua lafaz. Sama ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Dalam ayat yang lain pula, syahrul ramadhan allazi unzila fi faman syahida minkumus syahra falyasum. Lafaz sauma, sum ini mari daripada kalimah, daripada lafaz yang menunjukkan kepada makna berhenti tak buat benda, berhenti tak buat. Sebagaimana Allah Ta'ala gambarkan kepada cerita Sayyidah Maryam, mak pada Nabi Isa alaihissalam, bila orang marah dengan dia, laqad ji'ti syai'an fariya, hei Maryam, apa mu ni bawa balik anak ni, mana, bila mu kahwin, bila kamu kahwin? Tempat kita ini kahwin selalu tak? Saya pun rasa bimbang, cemas suasana sikit. Bila pula fenomena kahwin ni dekat-dekat Ramadan ni? Allahu Akbar. Hati-hati pengantin-pengantin baru yang baru kahwin bulan Ramadan, ingatlah banyak iktikaf di masjid siang hari, balik ke rumah malam-malam je. Jadi masalah pula. Baik, Maryam kata apabila orang marah dia, faquli inni nazartu lirrahmani sawma. Maryam kata aku bernazar tak mau bercakap. Puasa mana tak mau bercakap. Jadi kita boleh juga, kalau kita tak mau bercakap dengan orang, saya kata aku saum, inni saim, saya puasa. Yang ni puasa tak bercakap, dia sudut bahasanya lah. Jadi puasa itu maksudnya bila kita kata kita puasa, saum, kita tidak makan, tidak minum,
tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Itu takrif yang dibuat oleh para ulama, senang. Apa dia yang makan minum membatalkan puasa? Apa segala benda yang membatalkan puasa itu banyak sekali. Tuan-tuan boleh tengok dalam risalah yang kita bagi tu. Mungkin tengok dalam web lah, dalam web Abu Anas tu, dalam siri yang berikutnya ada tajuk dia perkara-perkara semasa membatalkan puasa. Dalam kitab fiqh Syafi'i menukilkan, menggariskan 57 perkara batal puasa. Banyak sekali. Tapi ulama-ulama semasa ini membincang balik, meneliti nas-nas yang ada, mengkaji kalam para ulama al-mutaqaddimun wal mutaakhirun. Mereka dapati banyak perkara-perkara yang disenaraikan batal puasa itu perkara khilaf yang masih lagi boleh diperbincangkan. Alhamdulillah. Maka apabila kita puasa, kita tidak makan dan tidak minum, tujuannya apa? Tengok ayat kita ni, la'allakum tattaqun. Tujuannya supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nak jadi orang bertakwa, at-taqwa tu macam mana nak jawab? Maka Allah Taala kata, nak jadi orang bertakwa, kategori dia, ya ayyuhallazina amanu, orang beriman boleh mencapai tahap takwa. Orang yang tak beriman, tak usah cakap. Warak setara mana dia, berapa juta dia punya derma bagi, dia tidak akan dapat tahap takwa, sebab orang itu tidak beriman, tidak ada kunci takwa di tangannya. At-taqwa bermula dengan iman dengan Islam. Siapa dia beriman dan Islam, faqad ittaqal kufra wattaqa azab Allah, maka dia telah berlindung daripada azab, dia telah berlindung daripada sifat kufur. Bila dia mari puasa pula, dia telah melaksanakan, merealisasikan rukun, salah satu daripada rukun Islam, dan dia telah melaksanakan kadar takwa mengikut kualiti puasa yang kita lakukan itu. Dalam hadis yang sahih, Nabi kata as-siyamu junnatun, puasa itu perisai. Tuan-tuan, hari ini kita akan tahu depan kita akan ada bala bencana yang besar. Apa dia bala? Neraka. Maka bagaimana kita nak wiqayah, nak ambil dinding atau pagar? Tak payah cari ilmu kebal apa. Nabi kata as-siyamu junnatun, puasa itu perisai, pendinding daripada api neraka. Hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah. Ada riwayat tambahan daripada Nasai, malam yakhriqha, perisai ini kukuh, teguh, selamat selagi kamu tidak mencarikan dia. Jadi riwayat tambahan ini ada ulama hadis bincang tentang kesahihannya. Walau macam mana pun, memanglah perisai itu kukuh selagi kita tak carikan dia. Tapi kalau kita carikan dia, masuk asap pun cukup dah, apalagi kalau masuk api dalam dia, wal'iyazubillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita cuba belajar daripada kutiba alaikumus syiyam, satu kalimah ini, satu ayat ini, beberapa faedah daripadanya. Yang pertama, tulis di situ, yang pertama, kutiba alaikumus syiyam bermakna difardukan kepada kamu berpuasa. Ayat ini menjadi dalil kepada wajibnya puasa Ramadan. Bahkan para ulama telah ijma' bahawa puasa ini satu amalan yang wajib, yang mesti kita kena buat. Siapa dia tak buat, bermakna orang itu tidak melaksanakan tuntutan Islam ke atas kita. Banyaklah hadis-hadis lain yang kita tidak nak bincang. Kita nak masuk kepada kesan puasa dalam jiwa manusia ini sendiri. Yang kedua, faedah yang kedua daripada ayat kutiba alaikumus syiyam, inna min asraris syiyami wa athari, kesan puasa dan rahsia puasa itu duduk di mana. Kalau kita masuk tanpa kesan, Ramadan hanya menjadi acara tahunan. Ini yang kita bimbang para jemaah sekalian. Bila kita masuk tanpa kesan, Ramadan akan menjadi acara tahunan yang akhirnya dia datang, dia pergi, kita hanya dapat mengenangi Ramadan telah berlalu. Tak ada dah lah majlis buka puasa eksklusif, tidak ada lagi majlis
moreh, itu yang kita ingat. Tapi sumuwi ruh, kesan jiwa ketika melalui Ramadan, tarbiyatu madrasah Ramadan selama sebulan ini, iaitulah at-tarbiyatu ala taqwa, nak mendidik jiwa kita supaya menjadi orang yang bertakwa. Macam mana nak jadi bertakwa? Para ulama mengatakan rahsia puasa ini, Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan ibadah ini li ta'zib, li nata'azzabu biha, supaya kita mengazabkan diri kita. Karena itulah sering kali kita cerita di masjid kita ni, alhamdulillah, beberapa siri ceramah saya telah cerita tentang cinta sahabat. Kalau ada makhluk Allah Taala atas dunia ini beribadat dengan pukul tubuh, apalagi kalau meluka-lukakan tubuh, ini bukan daripada syariat Islam, ini daripada syariat bukan Islam. Tak ada ibadat macam ni. Jemaah kita terkejut, dia kata apa, saya pelik tengok berita Arab, ada sekolah pemuda mari sudah sembahyang duk tepuk-tepuk dada, tepuk kepala. Mana ada tepuk? Kita baca doa, kita berzikir kepada Allah SWT. Mari. Islam tidak mari untuk takzib, untuk mengazabkan manusia, hanya taklif untuk melihat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Taklif bukan memudaratkan. Siapa kata puasa mudarat? Tuan-tuan boleh pergi melawat hospital selepas 20 hari Ramadan. Pergi melawat tengok. Kosong hospital. Saya bila masuk hospital, saya kata tanya bawa doktor, kata bagaimana, apa suasana Ramadan tahun ni? Alhamdulillah, banyak katil-katil kosong. Bukan mati, balik sebab sihat. Walaupun hadis sumu tasihu itu dhaif, sebagaimana disebut oleh para ulama, tapi dari sudut pengamalannya memang menunjukkan kepada kita bahawa Ramadan ni bukan bulan mati, bulan sihat. Sihat. Tidak ada ta'zib. Siapa dia mencipta ibadat, mengtakzib, menyeksa diri, la, laisa minas syariah, ini minas syaitan, laisa minallah. Maka bagaimana kita nak naik taraf, menaik taraf tarbiyah ala taqwa ini? Maka Allah Ta'ala beri kepada kita Ramadan nak mengekang nafsu daripada perkara-perkara yang kita sangat gemar. Nafsu syahwat. Pada bahasa Arab tak ada nafsu syahwat, dipanggil nafsu. Tapi kita tambah syahwat ni, bila sebut syahwat, kita pun teringat banyak benda syahwat. Semangat selalu kalau ada syahwat. Nak makan pun nak syahwat. Maka bila kita tengok dalam puasa, at-tarbiyatu ala muraqabatillah, mendidik jiwa Allah Ta'ala tengok pada kita. Kalau harap ke manusia setakat jabat agama nak jaga orang puasa, mampu ke dia? Tak mampu. Kita jangan masak tengah hari, orang bau. Kita buat siasat pada waktu malam, tengah hari ambil makan dia. Anak pun tak tahu makan dalam bilik siasat, siapa boleh tahu? Lah. Kita tak buat sebab apa? Muraqabatillah. Allah Ta'ala kawal kita dengan keimanan yang ada dalam jiwa, menyebabkan manusia ini duduk di bawah pemerhatian Allah, dan dia tidak sekali-kali tidak akan melanggar apa yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Karena itulah saya sure sangat para jemaah tengok sama ada Minhajul Qasidin, jalan menuju kepada Allah, ataupun kitab bimbingan mukminin yang menceritakan kepada kita tentang rahsia puasa. Saya nak bahasa Ihya Ulumuddin mungkin terlalu tinggi. Tak ada kitab ustaz. Nak macam mana? Buka je dalam web saya, Abu Anas tu, cari di situ tentang rahsia puasa. Alhamdulillah, kita bantu banyak orang, banyak umat Islam ni. Tujuannya supaya ada makna Ramadan tahun ni berbeza dengan Ramadan yang lain-lain. Jadi Allah Ta'ala nak didik kita, nak tarbiyah kita supaya berbeza. Kita nak menyalahi syahwat nafsu yang sangat ingin kepada makan, ingin kepada segala perkara keseronokan, maka kamu berhenti sekejap. Kenapa berhenti? Nak belajar dengan para malaikat yang tak makan, tak minum, tak kahwin. Kita pun buat juga macam ni. Bila mari 10 akhir, dianjurkan supaya beriktikaf di Ramadan, di masjid. Cari di masjid kita ni anjur iktikaf. Alhamdulillah, kita duduk di masjid 10 hari bersama dengan Allah Azza wa Jalla, dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan duduk sini. Inqita' anid dunia, potong dunia sekejap. Tapi payah juga, macam-macam alasan lagi lah. Tak sempat duduk. Macam hak boleh duduk, duduk. Yang tak boleh duduk, tangguh tahun depan. Hidup, kita duduk. Kalau sudah pergi innalillah, buat macam mana? Sampai masa dah.
La ilaha illallah. Kita menahan diri daripada tak makan tak minum yang halal ini, tujuannya supaya kita sedar bahawa aku meninggalkan makan minum yang halal semata-mata untuk mengekang nafsu jiwa kita daripada terjebak kepada benda yang haram. Kef mu tak makan yang halal tapi bercakap hal orang boleh. Bagaimana tak makan yang halal tapi pergi makan yang haram pula? Sudah puasa pergi ambil riba pula, pergi ambil rasuah bulan Ramadan. Hebat sekali. Ini semua cerita. Faedah yang ketiga daripada ayat kutiba alaikumusiyam, sesiapa yang memerhatikan surah Al-Baqarah. Tuan-tuan ambil surah Baqarah ni, alhamdulillah dengan mari Ramadan ini kita ada peluang untuk Quran banyak. Biasa pagi lepas subuh nak baca Quran tak sempat, nak pergi cari nasi belauk dulu kan. Waktu rehat pejabat pukul 1 hingga pukul 2 tak sempat, nak kerja cari makan. Inilah waktu kita baca Quran. 1 hingga 2 berhenti pejabat, masuk dalam surau masjid atau pergi masjid yang berdekatan, tadarus, murajaah Quran, ganti makan. Masa sudah ada, makan ambil waktu. Kadang-kadang kita makan, tambah kalau makan hot jenis jamu yang besar-besar, hak mari tukar pinggan 4-5 kali di hotel tu. Allah, kalau tak duduk 1 jam, 2 jam tak cukup. Bayar 120 nak duduk 10 minit. Apa benda? Ini kes nasi bungkus tak apa 10 minit dah. Masa kita ada. Siapa yang memerhatikan surah Al-Baqarah, tak panjang surah Al-Baqarah 2 juzuk lebih ya. Kita akan dapati siyaqun tawil, panjang sekali perbincangan. Allah Ta'ala sebut tentang jadalil Yahud, kerah kepala, kerah pedang buat-buat Yahudi duduk menentang Islam, dan bagaimana perancangan jahat mereka, bagaimana kerah kepala mereka. Wa qatlihimul anbiya, mereka juga telah membunuh para nabi alaihi wassalatu wassalam, dan banyak sekali. Maka bila tengah-tengah cerita Yahudi begini, Nabi kita sampai di Madinah pada tahun yang kedua, turun ayat Quran ini, mari surah ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Subhanallah. Untuk apa? Apakah rahsia? Tanda. Apakah rahsia? Kemari surah Siam ini di tengah-tengah perbincangan tentang berlawan dengan Yahudi. Jawabnya, rahsianya, sedangkan orang-orang muslimin tidak begitu irtiah, tidak begitu murtah ataupun jinak dengan orang-orang yang dulu daripada mereka, kerana banyak kerana-kerana yang kita buat. Maka Allah nak ajar kepada kita. Ajar dengan apa? Sebagaimana sebut dalam ayat lain, iaitulah nak mendidik orang Islam supaya bersikap adil walaupun dengan orang bukan Islam. Allah sebut dalam Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Tuhan kata bersikap adil walaupun dengan musuh kita bersikap adil. Dia buat jahat pada kita, itu cerita lain. Ini yang keempat. Kita berhenti azan dulu. Sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة والصلاة رضيت بالله ربا. Kita masih lagi dalam perkara yang keempat tadi. Faedah yang keempat, iaitulah kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ayat ini menyebut tentang ta'zim. Allah SWT membesarkan kedudukan ibadat puasa itu sendiri. Karena itulah Allah Ta'ala tidak syariatkan kepada semua para nabi dan rasul-rasul yang dan umat yang terdahulu, kecuali dia adalah merupakan suatu benda yang aziman wa muhimman, benda yang besar dan benda yang penting, yang sangat muhim. Yang kelima, orang Muslim apabila kita sedar bahawa bukan kita yang kena puasa ni, nabi-nabi yang dahulu, bahkan umat-umat yang terdahulu lebih berat daripada kita. Berat orang dulu puasa sampai berapa jam dia puasa? 23 jam. Ada umat yang berpuasa seumur hidup, macam kaum Nabi Nuh. Jadi kita terasa kita ni setakat maghrib, subuh dengan maghrib, bahawa kita terasa taklah berat sangat bagi kita. Kita terasa orang lain kena juga. Faedah yang keenam, puasa syar'i yang ma'ruf yang kita belajar ini, asalnya kutiba alaikumusiyam, sebelum daripada itu disyariatkan puasa tanpa tempat. Kemudian termasuk hari Ashura. Bila mari ayat Quran ini, la faman syahida minkumus syahra falyasum, khusus kepada Ramadan saja, tidak mengikut syariat yang lain. Faedah yang ketujuh, at-tadarruj fit tasyri'. Apa makna tadarruj? Peringkat-peringkat. Biasanya dalam bab ibadat ini dia mari berat dulu, kemudian dikurangkan dalam bab ibadat. Tapi dalam bab larangan ringan, lagi berat, lagi berat. Cuba perhati, ini rahmat
Allah SWT kepada hamba dia. Sebab ibadat ni kalau kita beratkan dulu, bila dikurangkan kita rasa Allah lega. Tapi nak larang berat dulu, tak, ringan dulu. Macam isu larangan arak. Mula-mula dia kata apa? Boleh minum arak, ada manfaatnya, ada mudarat. Mari yang kedua kata jangan minum arak kalau nak salat, takut mabuk, baca Quran tak betul. Dah sikit-sikit lagi. Mari yang ketiga, apa ni, rijsun min amali syaitan fajtanib. Tinggal terus. Ini tadarus. Sama juga bila mari isu puasa. Mula-mula puasa 23 jam. Kemudian ramai sahabat-sahabat yang mengeluh, mengadu, maka dikurangkan puasa kita. Fakulu washrabu hatta yatabayyanakumul khaytul abyad. Ini kita fahamlah bahawa syariat ini syariat yang anjal, yang mudah. Allah syariatkan kepada kita secara berperingkat untuk kita senang menerima dan tidak terlalu keras. Nak meninggal satu benda agak payah kita ni. Maka ayat ini juga kalau kita boleh ambil waqfah di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita, para pendakwah, imam-imam, ahli yang tak kuasa masjid, mengambil pendekatan yang lebih lunak dengan orang-orang di qaryah kita. Lunak. Jangan keras dulu undang-undang. Perlahan-perlahan. Tadarus. Contoh dalam isu bulan Ramadan ni yang banyak di orang mengadu hal masalah kanak-kanak mari ke masjid. Macam mana? Nak tinggal kat rumah, mak dia nak mari juga. Bila bawa mari, ada masalah. Setengah masjid, di awal lagi pintu tulis kanak-kanak jangan masuk dalam masjid, tinggal kat luar. Tinggal kat luar, jadi tempat apa main? Tempat permainan kanak-kanak lah kat luar tu. Macam mana nak sama masalah? Biar anak mari duduk sebelah kita, anak yang sudah memayit letak sebelah ayah dia, takkan dia nak gorang dengan pak dia. Cepat sikit boleh pulas telinga. Mari. Jadi kena ada dalam bidang dakwah ni, jangan terlalu keras. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawli. Kalau kasar sangat, orang akan lari. Tapi berlembut sampai tak ada prinsip pun tak boleh. Jadi kita belajar dalam isu Ramadan ini tadarrus di dalam perkara ini. Banyaklah cerita tadarrus ini, tuan-tuan boleh tengok dalam tajuk khusus yang kita bincang nanti insya-Allah. Perkara yang ke-8, sangat berbeza di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Bani Israel, umat-umat yang terdahulu. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila diperintahkan semuanya mengikut, taat, buat, tidak ada berlaku yang kekacauan dalam dia. Yang ke-9, faedah yang ke-9 daripada ayat ini, faman kana minkum maridan aw ala safarin. Ayat ini memberi kelonggaran khas untuk puasa, bahawa puasa ni fardu, tapi kalau kamu tak mampu boleh buka puasa. Aw ala marid, sakit, aw ala safarin, atau bermusafir. Cerita detail pekah puasa ni memang kena cari satu tarikh yang lain lah, ataupun ramai lagi ustaz-ustaz kita, ataupun tengok dalam rakaman yang telah saya sediakan. Tajuk dianya perbincangan tentang masalah puasa, hukum semasa tentang puasa. Banyak 2-3 series lah yang saya buat. Baru ni yang terakhir seminar kita di sini di UIA ni. Boleh tengok dalam rakaman, insya-Allah membantu kita nak memahami perkara mana yang batal, yang tak batal puasa. Kita tak nak ambil terlalu longgar dan tidak terlalu ketat yang menyebabkan orang tak boleh berpuasa nanti, insya-Allah. Itu yang ke-9. Yang ke-10, fa'iddatun min ayamin ukhar. Bila orang buka puasa kerana uzur, maka wajib katanya ganti, kecuali dia tidak mampu, sakit berterusan sampai ke mati, ataupun orang dah sakit teruk, maka ketika itu orang ini boleh pergi kepada tajuk yang lain. Inilah kita tulis 10 faedah daripada ayat kutiba alaikumusiyam, ayat tentang puasa. Alhamdulillah tuan-tuan, kalau kita nak tadabbur ayat ni pun sampai tengah malam tak habis lagi. Tapi daripada tak dengar langsung, baik kita dengar secara ringkas. Cuma ada beberapa soalan yang dikemukakan, yang ditanya, iaitulah tentang hadis yang banyak disebut hari ini, tentang dia panggil hadis Salman. Hadis Salman Al-Farisi ni, iaitulah hadis khatabana Rasulullah. Nabi kita berkhutbah di akhir hari Syaban. Ini mungkin kita akan dengar banyak khutbah-khutbah dalam TV ke, dalam radio ke, dalam kuliah-kuliah di masjid kita ke. Ustaz-ustaz kita baca doa hadis ni
Dia kata, ayuhan hai manusia, telah datang kepada kamu bulan yang besar yang diberkati, pada malamnya satu malam lebih pada 1000 bulan. Ini jelaslah dalam hadis yang sahih telah kita baca tadi. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyamul lailihi tatawwa'an faman man taqarraba bi khaslatin minal khair kaman adda faridatan bima siwa. Siapa dia buat benda sunat dalam bulan Ramadan ini seperti fardu pada waktu lain. Siapa dia buat fardu Ramadan seperti 70 fardu lain daripadanya. Hadis ini, coba tanda di situ, hadis yang panjang ini, hadis Salman ini telah dinukilkan oleh para ulama, dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah kata, in sahhal khabar, kalau sahih hadis ini, maka telah dikritik oleh para ulama mengatakan hadis ini mungkar. Hadis ini mungkar. Jadi kita haraplah para pendakwah tidak menggunakan hadis ini memadai. Kita ambil hadis-hadis yang sahih. Man shama ramadhana imanan wa ihtisab, cukup. Hadis salat tarawih setiap malam juga tidak sahih, bahkan hadis palsu. Jangan dibawa. Memadai dengan kita buat hadis sahih. Nabi kata, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Cukup. Siapa dia berdiri malam Ramadan dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala, maka orang ini sudah dikira orang itu diampunkan dosanya. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim. Hadis tidak sahih. Su'ila Abu Hatim anhu. Abu Hatim ditanya, dia kata hadisun mungkar. Mana hadis ini mungkar. Jadi banyaklah tentang ilmu hadis. Hadis salat tarawih satu malam pun tak sah. Hadis tentang beribadat sunat dalam Ramadan macam perdu dan perdu macam 70 yang lain juga tidak sah. Mungkin yang terakhir yang kita boleh bincangkan iaitulah tentang ni sahabat-sahabat kita daripada jawatankuasa masjid tanya tentang hukum boleh ke tidak kita mengadakan tazkirah waktu tarawih. Jadi di sini dibincang oleh para ulama bahawa ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh, ada yang mengguna undang-undang larang. Apa yang kita nak kata di sini para jemaah, bahawa musim Ramadan satu musim yang baik. Orang pergi ke masjid ramai sebab syaitan sudah diikat pergi. Cuma bagaimana kita nak menangani masalah ini? Adakah boleh kita bercakap sepatah dua, memberi tazkirah peringatan kepada sahabat-sahabat yang datang? Jadi para ulama mengatakan boleh kita beri tazkirah, tapi dengan syarat pendek saja, jangan panjang. Kerana maksud asli, tujuan asal orang ke masjid nak salatul tarawih, nak salatul qiyam, salat qiyam. Cuma kita tak katalah tak boleh buat, tidak dibuat oleh para orang-orang yang hebat. Jadi ramai para ulama yang telah mengambil pendekatan beri tazkirah, sama ada selepas salat isya ataupun tengah tarawih ataupun selepas tarawih. Jadi bagi saya je lah, secara peribadi saya lebih menyokong, suka supaya kalau ada tazkirah kita habiskan tarawih baru kita beri tazkirah. Sebab orang yang datang zawil hajah, orang yang ada keperluan nak pergi cepat, boleh jadi anak dia nak pergi klinik ataupun ada keperluan. Manusia ni macam-macam ada, tapi nak pergi tarawih, baik akan timbul soalan, baik dia bagi orang dia salat setengah, lepas tu dia pergi lah. Dalam ketah kita dah bagi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Man qama amal imami hatta yansarif. Siapa dia bangun salat tarawih sekali dengan imam sampai sudah, jangan lari tengah jalan. Siapa dia lari, rugi orang ni. Kutiba lahu qiyamu lailatin, ditulis baginya pahala qiyamul lail. Jadi kalau kita solat setengah, kita lari, kita dah rugi, tak dapat pahala qiyamul lail penuh. Jadi kita solat juga, maka kita habiskan solat baru kita tazkirah. Dan kalau nak buat juga di tengah-tengah, hanya sekejap saja, 10 minit, itu pun kira dah lama. 5 minit, 7 minit. Kan ada sekarang ni buku-buku dia panggil kultur, kuliah 7 minit, ada. Jangan duduk panjang sangat. Oh, dia kata tak boleh kita nak perangkap orang. Perangkap orang, kalau orang dengar tidak dengan hati terbuka nak dengar, tak masuk dalam telinga. Dia gelisah ada. Oh, panjang pula dia ni. Kadang-kadang ustaz ni dia tak boleh jumpa minggu apa. Kita bagi dia 10 minit, dia tak 50.
Habis macam mana agak-agak perasaan orang yang datang. Satu lagi, para pendakwah yang menggariskan bahawa boleh kita buat tazkirah di tengah tarawih ini dengan syarat. Dengan syarat orang itu memang nak dengar. Seboleh mungkin kita beritahu dulu, malam besok kita ada tazkirah. Jadi orang yang nak cepat, dia tak datang, dia pergi terus ke tempat lain. Dan jangan menganggap bahawa tazkirah ini termasuk salah satu daripada ibadat khusus bulan Ramadan. Kalau kita itu menambahkan ibadat, tak boleh. Kita kata peluang, orang dah mari ramai, kalau kita tak bagi tazkirah waktu ini, tak mari. Boleh jawab tu. Taib, hari Jumaat dia datang, kenapa tak bagi tazkirah hari Jumaat? Dalam khutbah semuanya tazkirah. Itu dia panggil jauh berbeza, suasana berbeza. Oh ni Ramadan, malam orang bersedia untuk beribadat, bersedia untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Syarat lagi, jangan sampai peringkat orang rasa jemu. Jadi jangan panjang, pendek aja. Dan la yakunu yaumiyan, tidak berlaku hari-hari. Kita lepas 2-3 hari kita akan maklumkan. Malam besok 2 malam lagi ada tetamu datang, kita akan tazkirah. Beritahu pada pentazkirah tak lebih daripada 10 minit saja. Nak buat juga panjang boleh. Kita sudah tarawih, bismillah sampai pukul 12. Orang nak dengar, tafadhal. Orang nak balik, ada hak dia untuk balik kerana dia telah selesai dia punya tarawih. Masing-masing kita punya ada. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, kita nak larang terus tak boleh. Sejarah telah menukilkan orang Mekah di zaman salaf bahawa mereka ni tambah, lepas tarawih 2 rakaat dia berhenti tawaf, lepas tu sambung tarawih balik. Orang Madinah, oleh kerana dia tidak ada tawaf di Madinah, dia tambah bilangan rakaat. Imam Syafi'i kata aku salat tarawih sampai 39 rakaat sekali dengan witir. Jadi orang Madinah nak munafasah dengan orang Mekah yang boleh tawaf. Jadi kita hari ni pun kalau kita nak gunakan pendekatan begini, orang tanya sahabat-sahabat Nabi, kam miqdarut bainal salatain, berapa jarak di antara lama masa tempoh masa berhenti rehat lepas pada salam 4 rakaat tu nak sambung salam pula. Dia kata lebih kurang jarak dia, kita berjalan daripada Masjid Nabi pergi ke Jabal Silang. Jabal Silang tu tak jauh, duduk di Babu Salam tu nampak bukit tu. Saya anggarkan mungkin 10 minit je, ataupun kalau orang lambat sikit 15 minit. Jadi kita anggarkan jangan lebih daripada itu. Inilah pandangan saya, taujihat saya pada sahabat-sahabat. Kita ambil jalan yang sederhana. Nak bertazkirah juga jangan lebih daripada 15 minit, 10 cantik. Ataupun tamatkan tarawih, kita tazkirah, beri peluang pada sahabat-sahabat kita yang nak balik, yang ada masyakkah, yang nak lepaskan dia punya wudu, tafadhal. Kalau tidak, gelisah dia, kesian pada orang. Itulah yang saya nak ulas dalam tajuk ini. Mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk Ramadan tahun ini lebih baik daripada yang sebelumnya, dan yang akan datang lebih baik daripada tahun ini insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.